Selamat tengah malam kepada pendengar 897 FM. Dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey. Pengalaman yang pertama ingin saya bacakan kepada anda. Ini adalah peristiwa yang dialami oleh pendengar yang bernama Encik Rahman. Apa khabar semua pendengar Misteri Jam 12? Saya Encik Rahman, pendengar MJ12 dari Bedok North. Ingin saya berkongsi satu pengalaman yang amat menakutkan. Kejadian ini berlaku pada tahun 2007. Yang mana pada waktu itu saya ni balik, sebelum balik ke rumah, saya duduk dekat kolong blok rumah saya untuk menghisap rokok. Saya memang tidak suka hisap rokok depan anak-anak. Pada waktu itu anak-anak saya pun semua masih kecil. Dalam rumah, kotak rokok semua saya sembunyikan. Saya tak nak anak-anak saya mengikuti jejak langkah tabiat yang tidak baik ini. Jadi dekat bawah blok Casey, balik kerja sampai dekat kolong blok rumah saya sekitar jam 12 lebih tengah malam, kata Encik Abdul Rahman. Saya pun sedang duduk dekat meja dam. Ini adalah tempat seringkali orang-orang lepak bermain dam ataupun duduk untuk berborak-borak di rumah saya dekat kawasan Bedok North. Jadi letakkan beg saya dekat atas meja. Saya pun keluarkan kotak rokok, keluarkan sebatang rokok, hidupkan rokok dan mula menghembus asap rokok saya. Pada waktu itu saya sedang duduk sambil-sambil tu fikirkan tentang anak-anak, fikirkan tentang kerja, fikirkan tentang nak bawa anak pergi bercuti dengan isteri. Jadi sedang duduk, saya hembus asap rokok dan saya akan menghirup balik udara. Jadi saya menghirup balik udara. Jadi apa yang berlaku pada pagi yang dimaksudkan ataupun tengah malam itu, kata Encik Abdul Rahman, sedang saya menghirup balik menghirup balik udara tu, saya bau Casey. Saya bau bauan yang saya kenal sangat-sangat. Bau yang dimaksudkan adalah pada tengah malam itu saya boleh bau pacai. Untuk pendengar-pendengar yang tak tahu, pacai ini adalah sejenis wangian dalam bentuk serbuk yang ditaburkan pada jenazah, pada mayat yang dah pun dimandikan, dah dikafankan. Kemudian itulah minyak wangi terakhir sebelum kita diusung masuk ke liang lahat. Jadi pacai ini seringkali dikaitkan dengan orang yang dah mati berbungkus, dikafankan. Saya tengah duduk sedang tarik nafas, tiba-tiba boleh bau pacai Casey. Pukul 12 lebih tengah malam, seorang diri dekat kolong blok sedang hisap rokok. Daripada fikir tentang keluarga, fikir tentang kerja, tentang masa depan, saya terhenti sejenak. Fikiran saya terganggu dan saya mula toleh kiri, tengok kanan, cari. Kemudian saya cuba hirup lagi udara tu. Bau tu masih lagi ada dekat mana yang saya duduk. Pendengar Misteri Jam 12, saya rasa tak sedap hati. Dan pada waktu itu saya sebenarnya tak tahu. Waktu itulah saya sebenarnya tidak tahu kalau kita rasa diikuri bila balik, bila toleh tak ada orang. Kalau kita bau pacai, bau wangi bila kita balik, sepatutnya jangan kita terus pulang ke rumah. Berlega-legalah kita. Mungkin duduk dekat bawah, pergi kedai minum air untuk sejam lebih, baru pulang ke rumah. Kalau tidak, benda tu akan ikut pulang dan masuk dalam rumah kita, sekiranya kalau rumah kita ni pagarannya tidak begitu kuat. Jadi 2007 saya pun tidak begitu fasih dalam hal ini. Setelah bau, rasa takut, buang rokok, saya pun jalan, naik lift pulang ke rumah saya. Bila saya buka pintu, masuk dalam rumah, saya buka lampu,
Isteri dengan anak-anak masing-masing dah tidur. Jadi saya pun dekat ruang tamu, saya tanggalkan sepatu, tanggalkan stokin. Saya jalan dalam 3-4 tapak Casey. Dari pintu jalan 1, 2, 3. Tapak yang keempat kalau tak silap saya, bau pacai muncul sekali lagi, tapi kali ini dalam rumah saya. Casey, ini menandakan apa jua benda yang saya terbau dekat bawah di kolong blok rumah saya sekarang ini dah ikut saya balik dan berada dalam rumah saya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya terhenti seketika, toleh ke belakang, tengok dekat langsi, tengok dalam bilik anak, bilik isteri. Rasa-rasa saya benda ni dah ikut saya pulang, Casey. Saya pun masuk ke tandas, ikut kata orang tua cuci kaki. Saya masuk tandas cuci kaki, masuk dalam bilik ambil tualah nak mandi. Kemudian tengok isteri tengah tidur. Saya pun keluar daripada bilik saya mandi. Setelah selesai mandi, saya cuba menghirup udara. Bau tu tidak lagi dapat saya kesan dalam rumah saya. Mungkin dah keluar agaknya. Mungkin yang tadi sisa-sisa bau yang lekat pada pakaian saya. Baru nak masuk bilik, Casey. Sebelum masuk bilik saya, kena lalu bilik anak. Terperanjat saya dibuatnya. Terkejut saya dibuatnya. Bayangkan, Casey, anak saya 2 orang. Dua-dua anak perempuan, ada katil masing-masing, ada satu katil single bed, berkongsi dan tinggal di bilik yang sama. Bawah katil anak saya macam terperasan ada orang tengah baring. Jalan nak masuk bilik anak, dengan tuala saya sedang lap rambut saya, nak keringkan rambut. Tengah berjalan, kata Encik Abdul Rahman, saya berhenti kerana ternampak seolah-olah macam ada susuk tubuh yang sedang baring di bawah katil anak saya. Saya masuk bilik anak. Saya buka lampu. Tengok bawah katil kiri, tengok bawah katil kanan. Tidak ada apa-apa. Akan tetapi, dalam bilik itu bau pacai. Benda tu dah masuk dalam bilik anak, Casey. Saya takut anak saya mungkin diganggu ketika sedang tidur. Saya pun dengan segera, lampu masih menyala, masuk dalam bilik saya, ambil t-shirt. Kemudian saya langsung masuk ke dalam bilik anak. Saya duduk beralaskan tilam kecil, duduk dekat tilam, menyandar, Casey, pada tembok dekat belakang. Sambil tu saya membaca surah Yasin yang ada di tangan saya. Kemudian saya terdengar suara isteri saya. Abang, sanalah sikit. Abang, apa ni? Dengan jelas pada malam yang sunyi, isteri saya kata, abang sanalah sikit. Abang, apa ni? Saya sedang baca Yasin, Casey. Belum habis. Letak Yasin dekat tepi, berdiri, pergi bilik. Kemudian saya tanya, kejutkan isteri. Isteri bangun terperanjat. Awak tadi bercakap dengan siapa? Bercakap dengan abang lah. Abang tidur tolak-tolak saya. Saya nak cakap yang saya di sebelah pun, isteri takkan percaya dan isteri mungkin akan takut. Oh, tak adalah abang gurau-gurau nak bilang yang abang dah balik ni. Yang kali jangan main-main lah bang, saya penat tau, kata isteri saya kepada saya. Saya tinggalkan isteri yang sedang tidur. Saya pergi bilik sebelah, sambung bacaan surah Yasin yang mana saya terhenti seketika. Tengah baca dan baca dan baca. Bayangkan,
Isteri saya cakap lagi, "Abang, jangan main-main lah." Saya bangun pergi bilik. Tengok isteri saya tepis-tepis tangannya di belakang tu. Jadi dia tidur, badannya miring, tangan tu dia tepis bahagian belakang. Macam, "Bang, tepilah, tepilah." Berbuat demikian. Saya buka lampu, isteri saya pusing terperanjat. Takkan dalam sekelip mata dari katil saya boleh terus terbang pergi dekat suis lampu. Saya kata pada isteri, sayang malam ni tidur satu bilik dengan budak-budak boleh tak? Isteri saya dengan saya, kita kongsi tilam kecil, tidur dekat atas lantai, anak tidur kiri dengan kanan. Bau pacai masih lagi dapat saya bau, tapi hanya untuk satu malam saja. Selepas itu, keadaan rumah kembali seperti biasa. Nasib baik Casey datang, dia mengganggu untuk satu malam. Kemudian dia hilang dan tidak datang lagi. Ya, Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. Minggu ini saya akan bekerja malam. Minggu depan saya bermula minggu depan. Kemungkinan saya kekal kerja malam ataupun saya kembali kerja pagi. Pukul 6 pagi. Wow, body clock saya nampaknya dalam keadaan kacau bilau. Kerja malam, malam sangat. Kerja pagi, pagi sangat. Belum lagi dapat mungkin boleh menyesuaikan diri. Kalau saya pergi kerja pagi, pagilah dia. Jadi malam, mungkin saya boleh minta saranan anda pada waktu malam. Apa yang boleh dilakukan untuk rancangan waktu malam dan mungkin siapa yang boleh mengendalikan rancangan pada waktu malam. Yang penting sekali, ingat rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dengan apa yang anda dengar. MJ12, Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. 669-11897. Boleh hubungi saya sekarang untuk berkongsi pengalaman anda di 669-11897. Saudara, berhati-hatilah kalau ada di antara anda. Mungkin kita ni kadang-kadang, siapa di antara kita kalau jalan ke jalan, nanti ada kalanya kita mungkin terjumpa sesuatu yang mungkin kita rasakan masih cantik, masih boleh digunakan, kita akan angkat, bawa pulang ke rumah. Jadi berhati-hatilah dengan benda yang anda bawa pulang ke rumah. Ini terjadi kepada Muhammad Firdaus. Sekejap lagi akan saya kongsi kisahnya, tapi sekarang saya jawab panggilan anda dalam Misteri Jam 12. Baik, bersama dengan saya di ujung talian. Hello, selamat tengah malam. Halo. Hai, siapa tu? Ni Sulaiman di sini. Sulaiman. Panggilan dari mana Sulaiman? Tampines. Dan ada pengalaman tentang apa? Silakan. Pengalaman saya tahun lepas, tahun 2015. Kisah ni, saya waktu tu saya baru balik kerja di airport. Jadi saya jalan di kolong blok lah. Saya jalan, saya nampak satu wanita ni tengah duduk kat kolong blok lah. Jadi saya dengan kawan saya lah. Tu saya bukan seorang lah. Kalau saya seorang pun saya regun juga. Jadi saya nampak satu perempuan ni, rambut dia panjang sampai dekat bawah kaki lah, saya ingat. Jadi sempat saya tengok dia kan, macam saya tengok dia macam saya dah macam gabra lah. Jadi sempat saya toleh dia, lagi sekejap tu dia dah hilang lah, Casey. Jadi memang tempat situ memang jarang banyak orang nampak. Ni dekat rumah sewa lah, dekat Jurong College lah. Jadi tempat saya balik, saya rasa macam badan saya macam nak demam. Itu peristiwa saya. Ini ringkas je. Jadi terima kasih ya Cik Sulaiman. Okey.
kembali. Baik, silakan 669-11897 669-11897. Saudara, ni kisah Firdaus berkongsi pengalaman peristiwa yang dikatakan katanya, Assalamualaikum Kisim. Waalaikumsalam. Nama saya Al-Firdaus. Apa khabar Al-Firdaus? Saya adalah pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Kota Baru Kelantan. Orang Kelantan sedang mendengar sekarang ini. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini berkenaan dengan barangan yang kita jumpa dan kita bawa pulang ke rumah. Ini terjadi pada diri saya. Kejadian ini berlaku ketika saya pulang dari tempat tugas. Jadi bila saya turun daripada pejabat saya ataupun office dan menuju ke arah kereta saya ternampak di tempat pejalan kaki. Di tempat pejalan kaki di hadapan rumah kedai ini ada sesuatu yang dibiarkan sejak awal saya datang kerja pagi sampai balik kerja pun benda tu masih berada di tempat yang sama. Dan katanya bila nampak, saya tengok sekitaran kawasan tu, kedai tu pun dah tak ada lagi, dah tutup dah kedai kosong. Mungkin ada orang buang ataupun orang tertinggal, saya tak pasti. Tapi saya pun mengambil barangan yang dimaksudkan dan saya bawa pulang ke rumah. Inilah pengalaman yang nak diceritakan. Barangan yang dia ambil, kata Firdaus, dia terjumpa sesuatu ni adalah cermin. Cermin berbingkai, cantik cerminnya. Cermin tu saiznya lebih besar sedikit daripada kertas A4 ataupun A4. Besar sedikit, mempunyai bingkai warna hitam dengan putih. Cermin, saya tengok cermin tu terdampar di situ. Saya pun mungkin tak ada orang yang nak, ada orang buang. Saya angkat cermin tu, masuk dalam kereta, kemudian pulang ke rumah. Pendengar Ria 897, bila balik rumah tu, saya tinggal di rumah teres satu tingkat. Di depan rumah saya ada bahagian kecil untuk letak satu kenderaan, satu kereta. Sampai rumah, kemudian cermin tu saya tidak keluarkan daripada kenderaan. Cermin tu masih dibiarkan dalam kenderaan saya. Pendengar Ria 897 FM, apabila saya sedang duduk makan malam, waktu tu sekitar jam 8 lebih malam, tiba-tiba adik saya datang. Katanya, Bang. Apa? Dekat kereta kau, dekat belakang tu ada orang duduk. Saya pun marah adik saya. Kau ni jangan nak takut-takutkan orang. Nanti kena dekat engkau, baru kau tahu. Sumpah bang, abang pergi tengok tempat duduk belakang, ada orang tengah duduk. Saya pun malas nak layan. Nanti aku tengoklah. Adik saya pada malam tu tiba-tiba katanya di sini menjadi takut sangat-sangat. Saya tak nak layan, tak ada masa. Jadi saya pun duduklah dekat ruang tamu. Adik saya waktu tu dah masuk tidur dah. Sebabnya keesokan hari dia sekolah, jadi dia tidur lebih awal dari saya. Tengah duduk dekat ruang tamu sambil-sambil tengok TV, saya tukar saluran. Daripada sofa yang saya duduk, sofa di ruang tamu rumah, saya boleh nampak pintu. Dari pintu boleh nampak kereta saya, bahagian belakang, bahagian depan. Tengah duduk tukar-tukar saluran, tiba-tiba saya juga terperasan. Terperanjat dibuatnya. Saya terperanjat. Baru saya sedar, kata adik saya awal tadi, di tempat duduk belakang ada orang tengah duduk. Bila saya tengok, ternampak meremang bulu rumah saya. Saya cuba pandang ke arah lain, tak nak beri tumpuan, tetapi lebih saya tak nak pandang, lebih itulah saya akan menjeling, tengok, cuba jenguk. Sampaikan saya buat keputusan, saya bangun, keluar memandu. Katanya keluar memandu kenderaan saya. Tidak saya letak dekat dalam, saya nak letak dekat luar pula, sebab takut. Bila masuk dalam kereta, baru saya nak tutup pintu, saya terpandang cermin yang ada di tempat duduk belakang. Adakah mungkin cermin ini cermin pembawa bukan tuah?
yang mana ada penunggunya dan saya bawa pulang. Mungkin dia tunjuk dirinya yang sebenar. Dari situlah saya dengan adik saya ternampak dan terganggu. Cermin telefon saya buang. Bukan buang dalam tong sampah, tapi saya letak dekat kawasan pejalan kaki, sandarkan pada tiang lampu kisi. Siapa yang ambil cermin tu, yang terjumpa cermin tu, selamat maju jaya, terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, dia kisah. Jadi kata beliau, jangan ambil kutip barang sembarangan. Nampak cermin, nampak tu, nampak ni, bawa balik. Nasib baik cermin tu tertinggal dalam kereta. Bayangkan kalau cermin tu diletakkan dekat ruang tamu, adik nampak ada orang tengah duduk dekat ruang tamu. Kes kronik, saudara. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Mana dia? Hello. Hello. Hai, siapa tu? Siapa tu? Nama saya Anastasia. Aha, dan ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Oh, pengalaman tentang dalam 26 tahun yang lalu. Wah, lama tu Aha, jadi apa yang berlaku tu? Okey, ini kisah sebenarnya kita orang, saya dalam 6 orang. Kita dalam 6 orang sekawan. Kita ada dalam 2 perempuan dan 4 lelaki. So, time tu masa tu saya masih remaja lah. Jadi apa jadi, kita pergi Changi. Kita punya niat nak pergi Changi tu naik PAP lah. Jadi kita nak enjoy. So sekali kita orang pergi kat pasar dia, kita makan mi lah, kita makan. So I pula tak tahu angin, I nak pergi order mi siam time tu. Jadi bila part I dah tengah makan, kali dekat luar main road tu kita dengar ada accident tau. Okey, ini cerita I ceritakan you selalu, kita dengar kisah diorang cakap pasal cik pun and so on, semua pasal wanita. So mine is lain. Bila kita dengar accident tu kat luar, kita orang semua keluar lah. Orang-orang dalam pasar ni tengah makan ni kepo keluar. So sekali I tengok, ada accident lah. So orang dah kerumun, kita tak nampak tau. Tak tahu apa jadi ke, macam mana ke, kita cuma nampak ada motosikal terbalik. So bila jadi macam gitu, kat tepi longkang tu kita nampak darah. Salahnya kita lah, kita budak-budak muda, kita nak explore. So sekali kawan kita cakap, Nisha, dekat sana kan ada orang cakap kalau kita peralimau dekat darah ni, seandainya kalau benda tu dah tak ada, dah jadi arwah ke apa ke, benda tu kita akan nampak benda tu. So I cakap dah dengan kawan I, really? Betul ke tidak? Dan cakap kita try. So I lari balik dekat dalam pasar tu, kita tengah makan, tinggalkan makanan tu. I ada limau. So kawan I tu, dia pergilah peralimau tu. Dekat nampak darah meleleh kat tepi longkang tu. So dia orang perah. Dah kita relax lah. Bila bagi kita relax, I cakap, tak ada apa-apa lah. Okey lah. Maybe ni semua cuma cerita-cerita je lah kan. Kita pergi to the beach lah. Just duduk lah, kita relax. Okey lah. Jadi kita pergi lah. Kita tengah happy. Time tu kita muda-muda. Semua tengah enjoy. Dah relax. Sekali, I think about 3-4 jam, I yang pertama kali dengar. You tahu, dia punya suara it's like from a distance tau. Dia akan dengar suara pekik. Macam dia punya bunyi suara lelaki. Dia sakit, tolong, sakit. So kita ni berenam, badan kita menghadap ke laut. Yang tu dekat Changi, belakang tu kan tak ada banyak sangat lampu tau. Macam dalam 10 meter ada satu lampu, 10 meter satu lampu. So kita 6 ni dah jadi macam fobia tau. Kita duduk menghadap ke laut. Habis kita cakap, kau dengar tak? Dia cakap, kali kawan-kawan ni cakap, aku dengar Tisha. Aku dengar. Dia cakap, okey lah. Siapa berani nak pergi toleh belakang? Sekarang semua dah tak berani.
Semua dah jadi macam kejong tau dah. Jadi bila daripada belakang tu, suara dia makin lama makin dekat. Habis saya cakap dengan diorang lah. Saya cakap, okay lah, since kita dah buat macam gini kan, why don't we see what is going on? Jadi saya cakap, okay lah. Tak ada orang nak berani nak pusing. Okay, saya cakap tak apa, saya pusing lah. Baik, kira 1, 2, 3, I toleh belakang aja. You know what I saw? Sesuatu yang betul-betul punya macam, I don't know how to say dia transparency tau. He is a transparency thing, and it's a man. Kaki dia, badan dia macam dah crooked gitu, macam kaki dia dah terplay out gitu, but dia transparency. Dia macam mana Melayu cakap, how to say that cakap Melayu apa tu, transparent lah. So bila I cakap gitu, I cakap dengan kawan I, something is wrong, ada benda yang tak kena lah ni. Dia cakap, could it be, betul ke benda tu ke? Dia cakap, sekali suara tu makin lama makin dekat, Casey. Dia berlega dekat kawasan kita je tau. And everybody was so, dah terlalu takut. Kita dah terus terduduk kat situ sampai ke pagi. Dan tak tahu sampai pukul berapa tu, baru suara dia hilang. Dah terang sikit kan, dah terang-terang sikit. So when dah jadi macam gitu, 6 ekor ni tak mandi. Terus kita lari pergi dekat pasar, duduk minum. Tengah minum kopi, sekali pakcik lah kedai makan tu, dia tegur, korang kenapa? Pasal I think muka-muka kita 6 ekor ni kan, nampak sangat kita ni dah takut dengan tak tidur satu malam. Tak berani Casey, pasal dia punya suara tu berlega tau dekat kawasan kita je tau. Transparent tau. You can see. You boleh, bila I toleh tu, I nampak lelaki tu, tangan dia patah macam terkeleot gitu. And it is so scary and we don't know what to do. Habis bila pagi kita tengah minum kopi pagi tu kan, nak sarapan kita nak balik. Habis pagi tu tanya kenapa. Habis saya cakap lah, cik, kita ada bikin salah lah. Tadi malam kan ada aksiden. So kita ni gatal lah, pergi ambil mau. Kita pergi perah dekat darah tu. Kali pakcik tu mengamuk. Pakcik tu bising dengan kita, korang ni anak setan betul. Korang tu tak apa dah jadi tadi malam. Kita tu pun tak tahu. We don't know whether orang tu hidup atau mati. Dia cakap, kita cuma dengan explore. Lepas tu kita nak overnight, kita naik PAP. Kali dia cakap, orang tu meninggal tau. Orang Melayu kita, budak lelaki bawa motor. Kali dia cakap apa? Sekarang korang jangan cakap banyak. Korang pergi cari jalan macam mana korang pergi bersihkan darah yang tempang korang pergi buang itu, perah tu limau, pergi bersihkan. Ni tahu apa jadi Casey? 6 ekor ni masuk kat dalam pasar, cari baldi. Dalam baldi tu adalah baldi tahu, apik kat pasar tu. Kita ambil tu baldi, kita isi air. 6 ekor dah jadi macam betul-betulnya cleaner tepi jalan tu. Kita siram, kita baca. Pakcik cakap baca. Kau baca lah apa yang kau baca. Kau tidak, benda tu kacau korang. Cakap. Habis kita 6 ekor ni apalah, dah tak tahu. Lagi kita muda-muda lagi. Cuci lah. Cuci, baca-baca. Minta maaf. Maaf, kita tak buat lagi. Jangan ganggu kita lah. So on and so on. Alhamdulillah, Kisi. Selamat. Kok tidak? Apa jadi? 6 ekor pula tu. Dah lah I dengan satu kawan I tu girl. Lagi 4 orang tu lelaki. Nama je lelaki tak boleh harap. 6 semua dah jadi fobia. Itulah kisah. Dia time kita remajanya time. Itu dia main ni pera-pera limau lagi kan nakal buat, kan? Kan buat nakal limau. Nak tahu. Buat limau ais kan sedap Terima kasih Okey, sama-sama Casey. Terima kasih Casey. Selamat malam Casey. Selamat malam. Itu dia pendengar kita. Bila muda-muda ni macam-macam kita nak buat. Orang buat tu, kita nak buat tu. Nampak dekat YouTube buat, kita pun nak buat. Tapi itulah, orang dekat YouTube mungkin dia berlakon, mungkin dia ilmu dia tinggi sikit. Kita ni ilmu cetek ataupun tak tahu yang tu berlakon, kita pun ikut-ikut. Akhirnya kita terkena.
Jadi tak tahu nak buat apa, terpaksalah panggil orang tu orang ni. Dan berhati-hatilah, jangan bermain dengan api. Okey, saya akan berehat seketika. Akan saya kembali sebentar nanti di Ria 897 FM. Dan kalau ada kisah anda boleh hubungi saya pada malam ini 669118897. Jumpa anda sebentar nanti. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 FM. Terima kasih bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Dan sekiranya kalau ada kisah pengalaman misteri yang ingin dikongsi sama, dipersilakan boleh hubungi saya di 669 11897 669 11897. Dan ingat saudara, setiap kisah yang anda dengar hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Terima kasih sekali lagi. Tadi anda telah pun dihiburkan dengan beberapa buah lagu dari Sufi Rashid dengan lagunya Kisah Dua Muka, Aiman Tino, Kurilah Dibenci, Keraton, Tangisan Si Fulan, dan Still Heart dengan lagunya She's Gone. Ya, siapa yang boleh menyanyikan lagu Still Heart? Suara anda ni lebih hebat daripada Pontianak. Dia tarik Ladies. Okey, pada pagi ini saya akan teruskan kisah-kisah anda. Ada juga boleh hubungi saya di 669 11897 669 11897. Dan juga ada beberapa kiriman-kiriman. Terima kasih sekali lagi pada anda yang suka mendengar rancangan MJ12 dan juga suka mengikuti rancangan ini di mana saja anda berada. Ada yang sedang mendengar sekarang ini katanya di sini, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedang mendengar rancangan MJ12 dari Wisconsin. Cuaca sejuk Kisi. Dengar MJ12 rasa seronok sangat-sangat. Apa khabar semua orang Singapura? Ini daripada Kak Latifah Hamid Marikan yang berada di Wisconsin di Amerika Syarikat. Katanya duduk sini dah lama Kisi, dan baru-baru ini saja dapat mendengar MJ12. Sebab sebelum ni tak tahu bagaimana cara untuk mendengar rancangan MJ12 secara langsung dari Singapura. Jadi itu dia. Terima kasih pada Kak Latifah. Yang ini kiriman daripada siapa lagi ni? Zali Zonzali. Katanya kisah malam ni okay, not bad, menarik. Saya katanya lebih seram pengalaman yang dikongsi sama awal tadi tu berkenaan dengan cermin. Saya pernah kutip barang bawa balik Casey. Yang ini saya kutip barang bawa balik ini adalah bukan cermin tetapi almari. Almari ini saya almari kecil, tempat simpan baju lah. Saya nampak almari ni ada orang buang, masih cantik. Jadi saya cubalah gerakkan almari ni, mampu boleh saya angkat perlahan-lahan lah untuk bawa naik ke atas. Jadi dengan segera bila balik kerja tu, takut nanti naik atas turun bawah hilang.
Jadi kata beliau, Zali kata, saya pun dengan segera sing-sing lengan, saya tolak perlahan-lahan, ya, saya tolak sirit, sampailah depan pintu rumah. Buka pintu, dekat depan rumah tu, mak saya sedang duduk tengok TV, terperanjat. Dia kata, mana kau dapat benda ni? Cakap, mak orang buang, mak tengok masih baru lagi. Kemudian mak saya cakap, kau ni baik-baik kutip barang. Tak adalah almari. Bukanlah orang kutip benda sembarangan, kata saya kepada mak. Kemudian bawa masuk dalam bilik saya lah. Wow, ada almari baru lah. Jadi saya pun malam tu semangat lah. Sebabnya almari yang saya ada ni dah penuh, dah syarat dengan pakaian. Jadi nak beli nanti, akhirnya rezeki orang buang. Masih cantik lagi. Selepas mandi, saya pun duduk dalam bilik Kisi, keluarkan baju, letak dekat almari baru, rasa semangat lah. Malam tu nak tidur Kisi, tengah lelapkan mata, saya dengar bunyi seperti benda bergegar, kata beliau di sini, ya, seolah-olah macam ada orang gegarkan sesuatu. Saya bangun buka mata, tengok orang atas ni bising lah, orang nak tidur waktu malam. Bila sebelum saya lelapkan mata, kata Zali, baru nak tutup mata ni, baru saya perasan gegaran itu, bunyi itu datang daripada almari yang saya jumpa awal tadi. Bila saya dah ternampak, barulah dia tunjuk taring dia, bergegar almari itu Kisi, sampaikan pintu almari itu terbuka Kisi. Sebelah pintu terbuka penuh. Saya bangun terus pergi bilik mak saya, ketuk pintu. Mak. Kemudian mak saya datang. Apa? Mak dengar tak tadi bising-bising? Itulah, aku pun dengar. Orang atas ni lah. Keduduk. Kedengar. Kata mak saya. Mak, bukan orang atas, mak. Habis? Dari mana? Orang bawah? Tak. Benda tu datang daripada bilik Zali. Bunyi lagi. Mak, almari yang Zali tadi jumpa bergegar, mak. Itulah Zali, aku dah cakap dengan kau, lain kali jangan suka kutip barang. Bayangkan. Baik pendengar Misteri Jam 12, kisah berikut ini yang ingin saya kongsi sama datang daripada, peristiwa ini datang dari Farhan. Kata beliau dalam pengalaman yang diceritakan. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Farhan. Apa khabar Farhan? Saya pendengar Misteri Jam 12 dari Johor, ingin berkongsi peristiwa yang menakutkan ini. Sebelum itu saya ingin beritahu Kisi, ini adalah pengalaman yang mana sekarang ini saya sedang dalam proses rawatan. Jadi, pendengar Misteri Jam 12, kata Farhan dalam pengalaman beliau adalah pendengar dari Johor, berkongsi peristiwa yang menakutkan ini. Katanya saya sering kali mempunyai sakit kepala. Kepala saya migraine kadang-kala dahsyat sangat sampaikan tidak boleh saya berjalan pun. Peningnya semacam, jumpa doktor, biasalah doktor akan kasih ubat pening kepala. 2-3 kali jumpa doktor, obat yang sama juga ataupun yang sedikit lebih kuat untuk pening saya. Tapi tidak, ia tidak mujarab. Ia tidak mujarab. Makin hari kepala saya makin sakit. Dan sampaikan seorang pakcik di tempat saya bekerja, kata Farhan, bertanya dengan saya, macam mana dengan kepala pening kau tu, kepala mabuk kau tu, okey tak? Kau dah jumpa doktor? Kemudian saya pun jelaskan yang saya dah jumpa banyak doktor, ubat sama, mereka semua katakan ini adalah satu migraine biasa, saya perlu rehat, itu saja. Jadi pakcik mau cakap, boleh tak kalau aku tengok-tengokkan kau? Saya pun macam tengok-tengokkan, membuat raut wajah seolah-olah macam tak percaya. Jangan takut, aku bukan nak buat apa-apa kat kau, aku nak tengok apa masalah kau. Jadi okeylah,
Dia pun kata hulu tangan kau. Saya pun hulukan tangan saya, kata Farhan. Kemudian pakcik ni tekan beberapa sudut tangan saya, dia tekan. Kemudian dia berhenti. Sambil tu dia tekan perlahan, dia tekan. Mulutnya komat kamit, seolah-olah menyebut sesuatu. Dan mendengar Ria 897 FM. Dia lepaskan. Bila dia lepaskan tangan saya yang dia tekan, tangan yang dia tekan tu, tangan pakcik ni, dia macam renjis-renjis tau, dalam keadaan sakit gitu. Macam, cik, asal cik? Tak tahulah, tangan aku kebas, ada karen lah tadi, kata pakcik. Kau rasa tak? Tak. Ketika dia tekan tangan saya, telapak tangan saya, sambil membaca beberapa surah, ada pantulan tenaga macam electric shock, membuat tangannya rasa kebas. Dia lepaskan, dan itulah waktu dia renjis-renjis tangannya dalam keadaan kesakitan. Kemudian pakcik ni kata, aku rasa migrain kau ni bukan macam sembarang-sembarang migrain. Kau patut dapatkan rawatan pakar, ataupun tidak, dapatkan rawatan alternatif. Jadi saya pun tanya, pakcik tak boleh tolong saya ke? Oh, aku cuma nak tahu aja apa masalah kau. Kalau bab nak tolong ni bukan kerja aku. Aku tak fasih dan tak mahir, kata pakcik kepada saya. Tapi ada sesuatu yang tak kena dengan kau. Sebab itulah kau sentiasa pening kepala, mabuk. Jadi saya pun kata terima kasih pakcik. Saya pun beredar daripada kawasan tu dan sedang berjalan untuk naik ke atas ofis saya. Jadi beberapa hari mendatang, saya cuba ikhtiar dan usahakan untuk dapatkan seorang pakar. Pakar yang dimaksudkan di sini bukanlah pakar doktor, bukan, tetapi pakar perubatan alternatif. Akhirnya saya jumpa dengan seorang pakar. Pakar ni pun bercakap dengan saya, tanya masalah. Saya beritahu sentiasa migrain, kata Farhan. Lalu pakar ini minta izin saya untuk merawati. Saya benarkan dia. Lalu dia mulakan upacara. Casey, sedang saya duduk ni, dia suruh angkat t-shirt dekat belakang saya. Dia sembuh siri. Dia tepuk-tepuk belakang saya. Kemudian dia baca lagi. Dia sembuh siri dekat bahagian depan saya. Kemudian dia kata, Diri sekarang, diri. Saya pun berdiri, jalan sana. Kemudian saya jalan. Okey, patah balik, duduk sini. Casey, pakar itu memberitahu saya, kau nak tahu kenapa kau selalu pening kepala? Nak tahu? Saya angguk-anggukkan kepala. Sini. Pendengar Ria 897. Depan pakar ni ada air. Dalam air tu, air jernih. Pakar tu mengambil bunga, beberapa kelopak bunga, ditaburkan atas air. Kemudian dia putarkan air itu dan dia hembus dekat air itu. Lalu dia ambil air, telapak tangan saya masuk dalam air itu. Katanya, ambil tangan kau, sekarang kau tekap dekat mata. Saya pun ambil air itu, tekap dekat mata. Kemudian saya buka. Kau akan tahu kenapa kepala kau pening. Kau pusing toleh belakang. Casey, kenapa pakcik ni cakap macam ni suruh toleh belakang ni? Bila saya toleh, Casey, saya nampak ada dua adik-beradik kembar perempuan rambut panjang. Seram, Casey, wajahnya. Saya tengok sekali, terus tak nak tengok lagi. Apa tu? Ya Allah. Cik, saya tak nak tengok, cik. Saya datang sini bukan nak tengok hantu. Saya datang sini nak berubat. Cik, tolong, cik. Apa tu, cik? Saya tak nak tengok. Aku nak kasih kau tengok, jadi kau tahu aku tak bohong. Itu dua adik-beradik rambut panjang. Setiap kali bila kau duduk, dia tarik-tarik rambut kau, kasih kau mabuk pening kepala. Mana kau pergi dia ikut. Kecuali kalau kau masuk masjid, kalau kau solat, dia tak ikut. Bila kau sembayang,
dia hilang. Untuk sejam, 1 jam, sampai wuduk kau, air wuduk kau batal, dia datang balik. Saya terdiam, Casey. Sememangnya bila saya setiap kali berwuduk, saya dapati kepala migrain saya, daripada migrain akan kurang. Ada satu waktu migrain saya hilang. Tapi ingat, kalau wuduk kau batal, dia datang lagi. Aku tak tahu apa urusan dia, tapi itu dua lah. Saya terdiam lagi. Pakcik ada ke cara nak ubatkan saya? Nak halau benda ni, pakcik? Ada, tapi makan masa. Aku boleh halau dia datang balik. Macam lalat, 10 kali kau kibas, 10 kali juga dia datang. Bukan senang. Kita ikhtiar. Buat masa ni, solat jangan lupa. Sentiasa dalam berwuduk. Nak tidur pun sebelum tidur ambil wuduk. Saya diam. Satu perkara yang mudah dilakukan, tetapi kadang-kadang kita sukar nak buat sebab kita rasa malas. Sejak waktu itu, Casey, sampai ke saat ini, solat tak pernah saya tinggal. Dan badan saya, tubuh saya sentiasa dalam keadaan berwuduk. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, silakan 669111897. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Syarul. Syarul, panggilan dari mana, Syarul? Saya daripada Kembangan. Ada pengalaman tentang apa, Syarul? Silakan. Okey, pada ini peristiwa ni berlaku 3 bulan yang lepas. Pada ketika tu saya tengah bekerja di saya sebut tempat di mana ya. Saya bekerja di East Coast. Jadi tiap-tiap malam saya balik pukul 11 gitu. Jadi apabila saya habis pukul 11, saya normally bas yang last bus lah sebelum pukul 12. Jadi lepas tu pada malam tu saya betul-betul penat Casey. Saya masuk dalam bas tu, saya naik bas, saya tak nak sebut nombor berapa lah. Saya masuk Casey, dalam ada 4 orang Casey, termasuk saya. Apabila saya masuk, 2 pakcik saya, termasuk saya, dengan satu wanita baju putih kat belakang, di ujung sekali bas. Kemudian saya penat sangat, jadi saya selalunya tutup earpiece, saya dengar lagu. Bila saya dengar lagu, selalunya saya sampai rumah, sampai tempat saya gitu about 30 minit atau kurang. Apabila saya dah sampai, saya buka mata Casey. Apabila saya buka mata Casey, saya terkejut sebab jalan tu bila saya sadar tu, saya tak pernah nampak jalan ni. Jalan ni gelap sekali Casey. Jadi saya pun beranikan dirilah. Saya bangun, saya tengok pakcik-pakcik yang 3 wanita kat belakang tu semua tak ada Casey. Semua hilang. Jadi saya beranikan diri, saya ke depan cuba nak lihat bus driver tu. Bus driver tu pun tak ada Casey. Pintu terbuka. Jadi bila saya dah berapa gitu, saya betul-betul takut. Saya betul-betul takut. Saya orangnya memang lemah sangat semangat gitu. Ni sekarang saya berbual ni, saya tengah on the way balik ni. Jadi saya beranikan diri, saya keluar daripada pintu bas tu. Saya toleh kiri kanan Casey, tak ada orang Casey. Jadi saya beranikan diri lah, saya jalan ke depan dan ke belakang. Tapi alangkah terkejutnya saya Casey. Saya betul-betul takut Casey, terkejut. Baik, silakan 669111897 kalau ingin berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. Yang ini kiriman daripada pendengar kita bernama Safwan, katanya di sini. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Apa khabar semua pendengar Misteri Jam 12? Yang ini datangnya daripada Sarwan. Berkongsi peristiwa. Katanya beliau dan juga istrinya Suharti dan Sarwan. Pada waktu itu saya ni dengan isteri baru habis makan malam. Jadi saya pun ajak isteri saya lah duduk dekat tepi pantai.
Kebetulan kami makan malam tu dekat kawasan Changi. Jadi saya pun memandulah dekat salah sebuah tempat letak kereta, open kapak di kawasan Changi. Saya tak ingat kapak nombor berapa, tapi saya letakkan kenderaan, dan bila keluar dari kenderaan tu, di hadapan parking space tu ada bench ataupun bangku untuk saya dengan isteri duduk. Malam tu tidak ada orang berada dekat kawasan yang kami duduk sedang memancing. Tidak ada orang, cuma kami berdua saja di hadapan laut. Dan kemudian katanya saya pun sedang duduk berbual dengan isteri, bercakap-cakap dengan isteri. Tiba-tiba isteri saya menegur, katanya, "You dengar tak?" Saya pun tidaklah terfikir bukan-bukan. Jadi saya tanya pada isteri, "Dengar apa?" Isteri pun cakap, "Dengar macam ada suara orang nangis." Baru saya tersadar yang isteri saya telah pun menegur sesuatu. Saya pegang tangan isteri. Saya kata, "Lain kali jangan tegur." Isteri pun defensif. "Habis you tanya?" Kemudian saya kata, Tadi I tak perasan. You yang tanya I dengar tak?" Kemudian I tanyalah, "Dengar apa?" "Dahlah, jom pergi tempat lain." Saya dengan isteri sedang nak berjalan menuju ke arah kereta. Suara tu dapat kedengaran tadi. Setiap kali ombak pukul bahagian tepi pantai, setiap kali itulah kedengaran seperti ada suara orang menangis. Pendengar Ria 897, katanya di sini, sampai dalam kereta, isteri saya berdiam diri. Saya cuba berbual dengan dia, cakap dengan dia. Katanya tak tahulah, hatinya macam rasa tak sedap sangat. Ulu hatinya macam rasa ada benda yang tak kena. Saya kata, "Tak apalah, kita pergi tempat lain. Kita duduk sekejap, minum air. Walhal ni kita baru makan KC." Saya pun keluar dari kapak. Saya buat belok kiri, kemudian pandu pergi ke satu kedai kopi. Pesan minuman, duduk seketika. Sambil tu minum air. Saya berbual dengan isteri, tapi perbualan kami tidak rancak seperti awal tadi. Seperti ada sesuatu yang tak kena pada isteri saya. Saya pun tanya pada isteri, "You dah okey ke belum?" Isteri saya kata, "Entah." Suara perasaannya menunjukkan yang dia memang tidak tenteram pada malam yang disebutkan. Setelah hampir sejam lebih duduk dekat kedai kopi buat kali kedua, saya pun dengan isteri pulang ke rumah. Sampai rumah, isteri mandi, kami pun nak tidur dan lelapkan mata. Kemudian isteri saya kata, "You tolong tutup tingkap you." Saya pun cakap, "Tingkap dah tutup ke?" Sebab kita tidur menggunakan aircon KC, jadi tingkap memang dah tutup. "Tak, maksud I, tarik langsir you. Tarikkan night curtain." Pendengar Ria 897, langsir saya ada dua jenis. Satu langsir jarang, day curtain, cahaya matahari boleh masuk dalam. Satu lagi night curtain, langsir tu terus tutup, tak nampak. Saya pun bangun, tutup langsir, naik atas katil balik. Saya tanya kenapa. Isteri kata, dekat tingkap dia nampak seperti makhluk pocong sedang terapung-apung, sedang tengok dalam bilik dari luar tingkap berkenaan. Dengar isteri jelaskan, tertelan air liur saya. Okey saudara, bermula minggu hadapan, iaitu tahun 2017. Wow, jumpa tahun depan Ada perubahan yang akan berlaku di Ria. Dari pagi DJ-nya bertukar, kemudian pukul 10 pagi DJ-nya akan bertukar, pukul 2 petang DJ-nya akan bertukar, pukul 6 sampai 10 malam.
Perubahan ini akan anda ketahui mungkin dalam masa terdekat ini. Apakah perubahan, siapa yang bertugas pada waktu jam berapa. Yang pasti apapun jua perubahan yang akan berlaku, harap semua maklum dan juga terus mendengar Ria 897 FM. Baik, kalau sudah bersedia, anda boleh hubungi saya sekarang 669 11 897. Hello? Hello Ria, siapa tu? Hello. Hai. Selamat malam, Cik Isi. Selamat malam, siapa ni? Ni Hairul. Hairul, silakan, ada kisah tentang apa Hairul? Silakan. Waktu saya kerja daerah belakang Pedesat Avenue 3. Saya kerja 8 pagi, 8 malam. Saya pun tak tahu apa saya suka jalan dekat Lasky Heights tu. Ada satu kubur dia tak besar sangat lah. Habis satu hari tu Hari Raya Haji pertama TKC. Saya jalan situ, saya pakai Walkman. Saya pakai Walkman. Selalu saya jalan situ, ada budak perempuan kena lepas itu ada fitness center kan. Kena main telefon semua. Hari tu pula lepas itu semua blackout. Sekali saya jalan je lah. Sekali kubur sebelah kanan. Sebenarnya saya jalan sebelah kiri. Lalu saya dengar perempuan ketawa macam Cik Casey advertise-nya. Yang Cik Casey advertise perempuan ketawa mengilai tu. Tu saya lari. Bukan patah balik. Patah balik habis ada perempuan Jakarta 2 orang tengah balik jogging. Kenapa sih dia ni lari? Kenapa hari ini semua gelap di sini? Tu saya lari nak buka patah balik. Itu Cik Haji. Ya, terima kasih Hairul ya. Selamat malam, baik. Kembali. Okey, 669-11897 dipersilakan pengalaman kisah misteri. Yang ini datangnya daripada Kak Muna, katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya pendengar dari Melaka. Orang Melaka sedang mendengar MG12 dengan suami dan anak saya, 2 orang penakut sangat-sangat tapi tetap nak dengar, kata Kak Muna. Rancangan misteri jam 12 ni memang seronok dan baik, ada pengajaran macam tadi. Kalau orang tu sentiasa berwuduk, dia juga akan dilindungi daripada perbuatan yang tak baik seperti sihir. Jangan lupa solat untuk semua. Selamat tahun baru 2017 yang bakal menjerang nanti. Izin kakak berkongsi satu kisah pendek, Kisi. Yang ini berlaku pada anak kakak. Katanya di sini depan rumah tempoh hari ada orang datang waktu hujan lebat. Jadi yang hairan, anak katakan, mak, dekat depan rumah ada nenek datang. Kakak tanya, nenek siapa pula? Kemudian dia kata, oh tak, nenek ni datang, katanya dia nak minta tolong. Jadi kakak pun tanya anak lah, minta tolong apa? Tak tahu, kita tak tanya. Dia cakap, boleh tolong nenek tak? Boleh tolong nenek tak? Kata nenek berkenaan tersebut lah pada anak kakak. Jadi itulah kakak keluar. Dalam cuaca hujan lebat ni, nampak seorang wanita sedang diri depan pintu. Jadi apa yang berlaku? Saya pun pergi ke depan pintu dan saya tanya, Assalamualaikum cik, boleh saya bantu? Tapi makcik ni tidak menjawab salam saya. Mungkin dia tak dengar ataupun mungkin dia bukan orang Islam. Tapi tak apalah. Boleh saya bantu cik? Cik nak apa cik? Katanya, tolong aku boleh? Aku datang sini, aku nak kasih kau saka aku. Saya dengar terperanjat ni. Saka? Saya takut, tapi katanya Kak Muna, mungkin agaknya ini adalah satu gurauan agaknya dari kawan saya. Cik, tak nak lah cik, jangan cakap macam tu. Tak apalah kalau kau tak nak. Makcik ni pun pusing dan berjalan meninggalkan depan rumah. Tapi yang saya hairan, Kisi, ketika makcik ni berdiri depan pintu rumah saya, makcik ni langsung tak basah. Tangan tidak pegang payung.
Bila dia berdiri, tak ada pun bekas air yang menitis terkena depan rumah saya. Bila makcik ni tinggalkan depan rumah saya, dia berjalan dalam hujan. Tadi dikatakan oleh Kak Mona, pada waktu itu hujan lebat. Dia jalan dekat hujan. Alangkah terperanjatnya bila saya nampak depan mata saya yakin kalau saya beritahu orang, tidak akan ada orang percaya. Saya nampak, kata Kak Mona, makcik itu berjalan, tetapi bila air hujan mencurah jatuh, tidak terkena pada dia dan langsung dia tidak basah. Sungguh menakjubkan. Saya menyesal pada waktu itu tidak minta nombor makcik yang disebutkan untuk pelajari lebih lanjut lagi. Katanya di sini terima kasih dan selamat tengah malam. Jadi dia menyesal mungkin bila makcik tu ketuk pintu ke minta tolong ke, dia mungkin nak tahu, nak belajar ilmu lagi mendalam lah. Macam mana makcik tu boleh jalan dekat hujan tapi tak basah. Tapi yang hairan random orang datang ketuk rumah kata, aku nak kasih kau hadiah saka, kau nak? Cakap lah aku nak kasih 15 juta ke. Baik, silakan hubungi saya sekarang 669-11897. Ada pertanyaan daripada Wiwit Julaika. Katanya, Casey, apa khabar? Khabar baik. Saya nak bertanya pada Casey, sekiranya kalau ada orang ketuk pintu rumah kita waktu-waktu yang janggal, waktu lewat malam ataupun pagi-pagi buta, dia ketuk pintu, kita bangun tengok pintu dekat luar rumah tak ada orang, dan sedangkan rumah saya ada CCTV yang saya pasangkan. Jadi pada waktu yang dia ketuk, saya ingat waktunya tepat lagi dan tarikhnya, kata Wiwit. Kemudian saya periksa pada kamera tu, waktu yang sama depan rumah memang tak ada orang, tetapi dalam kamera tu kedengaran bunyi orang ketuk pintu. Wow. Hello, selamat pagi. Halo, Casey, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Raden, ada kronik kes ya? Ya, Pak Raden. Pak Raden ni, Pak Raden, ya? Tadi ada orang bertanya, Wiwit Julaika bertanya, kadang-kadang rumahnya pukul waktu-waktu ganjil, pukul tengah malam, pagi-pagi, nanti tengah tidur dia dengar orang ketuk pintu, tapi bila dia buka pintu dekat luar tak ada orang, dan dia ada tengok dekat kamera, dia ada pasang kamera, dekat kamera waktu yang sama dia tengok tak ada orang. Ini paling nak cakap ikhlas, Casey. Sebenarnya the roaming nightlife or the unseen force alam gaib ni memang boleh orang kata mengetuk pintu, Casey. Sebab apa? Mereka ada kuasa. Kalau orang boleh menutup api, kita bermain pipe, kadang-kadang gini, there's nothing possible dia boleh ketuk pintu, Casey. Tapi jangan dibuka, Casey. Sebab apa? Jangan ignore it. Sebab manusia normal human being, orang takkan ketuk pintu, dia akan ketuk pintu bertalu-talu. Untuk apa? Untuk supaya dikasih tahu pada penduduk dalam tu yang aku ni manusia. Manusia akan, kalau betul manusia biasa, diorang akan ketuk pintu sampai 3-4 kali. Maknanya insan kan berhajat, walau dia walalit naik ke apa, mungkin jiran perlu apa, kan manusia. Tapi kalau ketukan hanya spontan atau ketukan hanya sekali aja atau hanya 2 kali macam tok-tok, jangan, Casey. Sebab apa? Benda gaib ni Pak Lee cakap ikhlas, jangan kata ketuk pintu, Casey. Orang kata kira kita tahu kasut kita pun boleh berselerak kat luar, dia tendang kau. Jangan main-main, benda ni pun macam boleh ram kau. Boleh Pak Din kita kes kronik tak? Silakan Pak Din. Ni Pak Din cakap Casey siapa sedih. Nanti kalau orang cakap tu orang ingat aku cerita pasal loving couple. Tidak. Casey percaya tak? Ada orang kata satu kes kronik, suami isteri tiap malam orang kata kena cium dengan alam gaib. Kes kronik tak? Alam gaib boleh cium orang. Ni Pak Din cakap ikhlas, Casey. Dia bukan apa tau, bila dia dah tidur tu, dia ada terasa macam apa tau, orang kata orang cium pipi dia, Casey. Habis tu kadang-kadang siapa tak tersentak. Tapi kadang-kadang ada masa kalau suami dia terasa yang dia tu ada orang tu cium pipi dia, Casey. Macam ciuman kucupan yang manja gitu, macam good night sleep ke apa. Tapi bila dia tersadar, orang kata kan, isteri tengah tidur, takkan isteri dia. Habis dia cakap, yang jangan main-main ayang, apa sebab you nak cium, kita dah nak tidur ni. Habislah isteri dia cakap, mana lah bang, nak cium air dah ngantuk. Sekali lepas tu tak sampai 10 minit macam kelakar seram tak.
Lepas dalam 5-10 minit, isteri dia pula rasa macam ada satu kucupan dekat pipi. Casey, Pak Lin cakap ikhlas tau. Ini satu kes kronik yang teramat sangat. Orang kata rupanya ada juga alam gaib, Casey, yang mengganggu orang. Casey pernah dengar tak? Kadang-kadang ada masa selimut boleh ditarik. Kadang-kadang ada masa, kadang-kadang mak cakap kadang kain kita boleh terlepas. Kadang-kadang ada masa, apa tahu, orang kata ada benda boleh meraba dekat badan kita. Itu pasal Pak Lin cakap ikhlas. Ini rupanya Casey tahu apa tak? Ini permainan alam apa tahu, jin asyik. Jin asyik ni, jin ni pun ada .com, .jantan, .betina dia. Jadi mungkin yang jin berjantan itu, orang kata kirakan mengganggu si suami, dan si jantan itu mengganggu si isteri, dan perempuannya itu kena ganggu oleh laki-laki. Tapi bila Pak Adin scan betul-betul, bila Pak Adin ubat, bukan alam jin, Casey. Ini apa tak benda? Orang kata satu penunggu lah, orang kata kirakan. Kadang-kadang Casey, dia percaya tak? Kita tidur malam, sedangkan kalau dia boleh membisik kat telinga kita, macam memberikan kata-kata apa tau, macam meniup-niup kat telinga kita, mustahil dia tak boleh mencium, Casey. Ini lagi satu macam ni alam gaib yang .com, romantik ke apa, aku tak tahulah. Nyanyi betul lah kau ni alam gaib. Jadi apa terjadi, dia cakap Pak Radin, setiap malam sampai saya tak boleh tidur, Pak Radin, dia bukan cium apa, macam dia kasih macam, terasa macam satu kucupan dekat pipi dia. Of course lah, kucupan tu macam alam yang macam sejuk, macam ais. Bila Pak Adin cakap, baru kau tuduh. Jangan tuduh bini kau. Kenapa? Bini kau dah tidur sebelah kau. Ada buat apa nak cium kau malam-malam buta. Dia pun nak kerja pagi. Orang kata kirakan, tak ada Pak Adin, saya tak. Mula-mula saya ingat gurauan dari dia. Lepas tu dia cakap, bang, apalah bang. Orang kata, kenapa ni nak cium saya ngantuk lah. Tengok, itu pasal. Tapi rupanya, tapi kesejukan yang ada. Tapi Casey tahu tak? Dia dah cium tak apa tak Casey. Dia rasa macam benda tu jilat gitu tu. Macam dia kiss, habis dia jilat pipi sikit. Macam cik, macam orang isap aiskrim. Sekali dia something dia kat Pak Radin. Pak Radin, boleh tak Pak Radin? Ini kes kronik yang terang sangat. Aku cakap, kau cakap kes kronik, aku dah lama jadi otak kronik pasal ni alam gaib. Pasal lepas jadi wak kronik aku. Sampai terjadi apa, Pak Radin cakap, what happened? Wow, they speaking English again. You believe no? When we sleep together as husband and wife, we already sleep. There's something like kisses, you see. Macam sekitar after that, like something like, there's a tongue that lick at the cheek, you know. And then cakap, pasal orang kata kirakan, ini alam gaib mana yang dah kes menggata ke mengenyam lah, nak kata living couple lah sebenarnya wife. Pak Din cakap, tak tahu lah kau. Pak Din ingat dia bergurau, kau merapik ke apa? Tapi sekali dia cakap, Pak Din tak percaya orang kata kirakan. Pak Din tengok orang kata kirakan, nanti ada apa tahu, Pak Din tak percaya, rupanya dia ambil itu tisu, dia lap. Ni tisu dia. Tapi bila dia anggap tisu tu, tisu turn into become a very yellowish, kasi. Macam ada benda yang agak hitam. Jadi benda alam gaib yang orang kata kirakan minat, orang kata mengganggu orang melalui orang kata ciuman, kasi. Tapi dia tak mengganggu, entah apa macam dia suka. Ini Pak Din cakap ikhlas, kasi. Bukan kerana dia mengganggu. Pak Din cakap ikhlas, jangan maaf cakap itu pasal kadang-kadang apabila kau laki suami nak manja, berdoa memohon agar perlindungan kemesraan kita dulu jangan ditiru oleh alam gaib. Pak Din cakap ini gara-gara mungkin kau melakukan kemesraan antara suami isteri dalam pelukan, berciuman. Jadi dia telah meniru dan dia mengikut dan dia ikut dan dia bikin satu sentuhan ciuman di pipi dan di muka kau. Pak Din, tolong Pak Din, saya takut. Adakah rumah ni berantu? Rumah tak berantu, Casey. Casey percaya tak? Rumah kita, ada setiap rumah ada penunggu. Itu pasal apa yang dilakukan oleh tuan rumah, si penunggu pun mengikut. Because why? They can repeat everything, Kalau kita boleh berbual suara yang macam berderau, diorang boleh berderau. Lepas tu Pak Din cakap, kau besok malam ni kau cubalah tengok ada lagi tak. Korang dua orang dah kena satu macam kronik pula. Nak kena cium dah alih pos. Apa main nonsense dalam pos ni. Sekali Pak Din tengok, dia cakap, Pak Din malam ni tak ada. Tapi berapa malam tu hari ada lah. Tapi dia cakap Pak Din untuk sementara ni tak apa, Pak Din datang, Pak Din bantu Pak Din. Cuma Pak Din cakap dengan dia apa tau, kau cuba, orang kata, sebelum Pak Din nak ubat kau cubalah, orang kata, tengok cermin, selawat ke apa, sapu muka kau sebelum kau tidur. Dia tahu selawat tu boleh, tak payah aku nak tolong, ni kes bukan apa-apa, kes merapik, Pak Din cakap. Sampai Pak Din pun tak ada keyakinan kan, takkan kan orang Unseen Force boleh cium. Pasal aku tak melihatkan kes kronik, orang kata alam gaib boleh cium pipi orang, pula laki bini pipi pula dia cium, nyanyi betul lah. Jadi bila cakap tak boleh, tak ada, tidak Pak Din, saya ada buat juga, tapi ada gini, tapi mungkin kau tak buat. Tapi Pak Din cakap tak apalah, aku bantu jugalah. Jadi bila Pak Din kasih air aja untuk ilmiah lah, pasal ini kes yang agak ganjil, kes kronik lah, sampai otak aku nak sengit. Jadi bila Pak Din fikir balik, ya Allah, orang kata, Pak Din please help me because my wife is phobia. Suami Pak Din, dia cakap, wife dia cakap Pak Din English,
orang mana, siapa tak sesentak pula Din? Kalau kita tengah tidur malam, mungkin macam ada orang cium dekat pipi kita. Habis tu orang kata tak sentak. Kalau ciuman tak apa tau, ciuman tu satu macam dia wet pula. Sampai saya jadi wet dia pasal dia punya ciuman bikin saya wet. Astaghfirullah pasal. Orang kata ciuman tu macam basahkan pipi saya, no. I feel wet, no, because of the ciuman ni. Hanya betul lah. Sekali Pak Din cakap dengan dia, okay, alright, in that case tak apalah, aku bantu lah. Jadi Pak Din pagar, rupanya Pak Din tengok kes kronik, Pak Din tengok rupanya betul ada titisan air. Dia cakap, Pak Din, sini gambar. Biasa saya ada suka lampu, ada titisan air-air macam ciuman dia tu, ada macam air-air menitis dekat tepi tu yang dari tingkap. Jadi benda ni kasi alam spirit yang boleh orang katakan mengganggu orang, tapi dia macam ada satu spirit yang mempunyai air kasi, ada saliva lah. Dipanggil apa tau, air liur kasi. Spirit yang mempunyai air liur kasi. Jadi Pak Din cakap, now I trust you. Pasal Pak Din tengok tak ada air liur meleleh. Takkan sampai air liur sampai kat tingkat. Korang ajar Pak Din cakap kronik Astagfirullahaladzim, mereka kata tu dia cium kau sampai kau naik wet sampai gini, pipi kau laki pun naik basah. Akhirnya Pak Din cakap ini dari tingkap dan Pak Din buat sesuatu dan Pak Din pagar. Dan akhirnya yang Pak Din cakap dengan dia satu aja. Orang kata, sebelum kau tidur Wak Iman ni Pak Din nasihat semua orang sambil menyelam, kita minum air, kita menasihat sikit lah Pak Din cakap, apabila kau orang suami isteri, apabila kau nak tidur, yalah, jangan lupalah orang kata membaca doa sapu muka. Mudah-mudahan sebelum benda Pak, kau pernah bikin ni semua tak? Baca-baca dah? Tak ada lah Pak Din. Mana kita tahu kita lepas Maradona kes kronik letih. Oh letih, kau pandai lah letih. Habis kau orang kata kau tak nak tolong ini, baca-baca sikit ayat. Balik last time you pray, semayang dulu atau tidak, orang kata sebelum baca doa sapu muka, selawat, baca bismillah. Jadi benda alam gaib tu bila nak mengganggu, nak tengok kita, the power of doa kau tu tangkis dia balik, tepis dia. Tapi akhirnya lepas Pak Din dah kuncikan situ, selamat kes tu lah disettle. Cuma satu je Pak Din cakap, kalau Wak Imah macam mana pun kita malam kalau tidur kisi, pagarkanlah diri kita juga, orang kata kirakan dengan doa-doa sambil kita usap muka kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara, saya undurkan diri dan terus bersama dengan kami Ria 897 FM. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa minggu depan ada perubahan pada waktu bertugas. Nantikan perkembangan di Ria bersama dengan kami. Dan saya jumpa anda esok dalam Misteri jam 12.